Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Perhatian untuk semua pelajar-pelajar yang menjalani latihan industri sesi Disember 2020. So hari ini saya akan menyampaikan taklimat 2, iaitu peraturan etika dan pelaporan LALI, laporan akhir latihan industri untuk pelajar-pelajar yang menjalani latihan industri sesi Disember, di mana pelajar-pelajar bermula pada 1 Mac 2021 sehingga 16 Julai 2021. Okay, next. Pendahuluan. Lulus latihan industri merupakan satu syarat wajib sebelum pelajar dianugerahkan diploma. Okay. So, tempoh masa latihan yang seperti dalam taklimat 1 iaitu selama 1 semester 20 minggu. Dan masa kredit latihan industri ialah sebanyak 10 jam. Pelajar yang gagal LI hanya diberi peluang sekali sahaja mengulang LI. So, kena ambil perhatianlah perkara ni. Okay? Yang gagal hanya diberi peluang sekali sahaja. Dan jika gagal lagi, pelajar-pelajar GB. Okay? So, next, kelayakan menjalani latihan industri. Yang pertama, mendaftar dan mengikuti kursus di Politeknik dengan jayanya. Pastikan semua kursus telah habis diambil, termasuk yang carry, yang drop dan yang juga extend. So, di extend di sini maksudnya ada pelajar-pelajar yang semester 7, semester 8 dan masih lagi kena pergi menjalani latihan industri. Dan pastikan mendapat keputusan KB atau KS. So, keputusan rasmi dikeluarkan oleh unit exam. Syarat di atas berkuat kuasa bagi pelajar yang mengikuti kursus kurikulum baru, iaitu yang akan latihan industri semester akhir, iaitu yang kita panggil LISA. Okay, next. Surat penempatan LI atau surat lapor diri. So, sila dapatkan surat lapor diri di SPMP selepas keluar keputusan peperiksaan sesi Jun 2020. So, di sini bermaksud jika pelajar dah dapat tempat dan telah didaftarkan di dalam SPMP, tetapi pelajar-pelajar belum layak untuk menjalani latihan industri. Belum layak lagi untuk pergilah maksudnya. So, di sini bila keluar sahaja keputusan sesi Jun 2020, pelajar kena tengok pada result tersebut. Jika lulus, baru pelajar layak untuk pergi LI dan baru print surat tersebut, iaitu surat lapor diri. Okay, dalam SPMP pelajar. Okay, next, tempat LI pelajar. So, penempatan seperti yang saya dah maklumkan, penempatan adalah muktamad seperti mana yang telah dimohon oleh pelajar. Penukaran tempat hanya dibenarkan berdasarkan kes-kes yang layak sahaja. Penukaran tempat mesti mendapat kelulusan pihak syarikat dan UPLI PPD. Pelajar yang menukar tempat tanpa pengetahuan atau makluman kepada unit LI dianggap melanggar peraturan dan akan dikenakan tindakan mengulang. Okay, so di sini mudah saja. So, seperti yang saya beritahu, penempatan adalah muktamad. Bukan bermaksud dekat sini pelajar-pelajar tidak boleh bertukar tempat. Boleh, tetapi dibenarkan untuk kes yang layak saja. So, dekat sini kes yang layak mudah saja. Sama ada kes yang melibatkan keselamatan, okey, keselamatan kepada pelajar, okey, gangguan daripada syarikat ke, okey, itu yang kita ambil beratlah. Dan kes yang kedua, syarikat tutup. Okey, itu je yang kita benarkan untuk pelajar bertukar tempat. Selain daripada tu, kita menggunakan budi bicara pihak unit LI lah untuk membenarkan ataupun tidak. Okey, pelajar-pelajar nak bertukar tempat bukan terus bertukar tempat. So, maksudnya kena berhubung dengan unit LI terlebih dahulu. Okey, seperti yang saya maklumkan dalam taklimat 1. Okey, that's why dalam taklimat 1 saya beritahu kepada pelajar, mohon hanya satu tempat pada satu ketika. Okey, jangan mohon banyak-banyak tempat. Dan di sini saya memang
akan mengambil tindakan yang serius lah. Sebab penukaran tempat ni ramai pelajar yang bertindak konon macam bijak lah, pindah tempat tanpa maklumkan pada unit LI. Okay, fine, saya tak ada masalah. Kalau awak bertukar sendiri, impactnya adalah pada awak, di mana pada di akhir keputusan nanti, dalam keputusan awak, dalam result akan keluar nama tempat yang awak daftarkan dalam SPMP. So dekat situ nanti awak akan tahulah, kita akan tahu kenapa alamat tak sama dengan tempat yang sekarang. Bermaksud pelajar bertukar sendiri, suka-suka. Okay, so saya tak nak nanti di hujung latihan, di hujung keputusan baru nak berjumpa dengan unit lain. Cik, saya tukar tempat hari tu, saya tak maklumkan. Dah terlambat lah. So saya tak akan ubah awak punya result. Okay, so saya tak nak macam tu. Lagi satu, kita akan trace pelajar daripada lawatan. Sebelum awak habis LI, kita akan buat sekali lawatan terhadap pelajar lah, di mana pelajar-pelajar menjalani latihan dasari, kita akan datang melawat. So dekat situ sebenarnya kita dapat juga mengenal pasti pelajar yang bertukar tempat, sebab kita dapat maklumat tu daripada unit LI, di mana alamat tu tak sama. Bila kita nak pergi melawat tempat tersebut, pelajar kata, cik, saya dah tukar tempat. Okay. Kemudian kita akan refer pada unit LI, mana surat penukaran, mana surat borang jawapan yang baru. Tak ada. So dekat situ kita dah dapat trace, biasanya lah. Okay. So saya tak nak nanti waktu dan ketika tu baru pelajar nak mengaku, ataupun baru nak bagi tahulah. Saya tak nak macam tu. Okay. So apa-apa untuk penukaran, sila berbincang dengan pihak UPLI. So lapor diri. Pelajar yang memenuhi syarat akan melapor diri di syarikat atau firma pada 1 Mac 2021 jam 8 pagi. So di sini kita ikut waktu standard lah. Okay, 1 Mac tu adalah pada hari Isnin. Kepada yang bekerja hari Ahad, iaitu Johor, Kedah, Terengganu, Kelantan, kalau tak silap saya lah. So mereka bekerja hari Ahad. So hari Ahad tu kalau ikutkan 28 Februari. So awak laporlah diri pada 28 Februari. Jangan awak datang 1 Mac. Kalau awak datang 1 Mac, nanti dia akan warning awak kenapa melapor diri pada hari Isnin, sebab kita bekerja hari Ahad. Okay? So ni kena ambil tahu juga. Ada juga syarikat walaupun di Johor, mereka bekerja Isnin sampai Jumaat. So ikut. Okay? Ikut peraturan syarikat tersebut. Okay? So pastikan berpakaian kemas ataupun bersesuaian. Okay? Membawa kad pelajar, membawa surat lapor diri yang tadi saya beritahu dalam slide sebelum ni, dan juga membawa buku refleksi jurnal. Okay? Ini kira dokumen ni adalah dokumen pengenalan untuk awak datang melapor diri di syarikat tersebut. Takkan awak nak datang macam tu je kan. So at least awak kena ada salah satu dokumen tersebut. Dan kalau ada ketiga-tiganya, lagi bagus. Okay? Next. Okay, tindakan pelajar semasa LI. So selepas sahaja pelajar melapor diri di syarikat, iaitu pada 1 Mac, untuk waktu yang bukan bekerja hari Ahad lah. Okay, yang bekerja hari Ahad lah dia melapor diri pada 28 Februari. Okay, apabila pelajar telah melapor diri di syarikat, pastikan pelajar-pelajar dah tahu keadaan suasana di syarikat tersebut, dan boleh juga pada waktu tengah hari tersebut pelajar-pelajar terus menghantar kad kuning, kad merah. Okay, di sini kad kuning, kad merah kita gunakan istilah untuk kad pengesahan lapor diri, kad warna kuning, dan juga kad maklumat pelajar berwarna merah. So kedua-dua kad ni pelajar perlu menghantar pada minggu pertama menjalani LI. Okay, kalau pelajar bermula pada 1 Mac, maksudnya pada minggu pertama itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 Mac. Itu minggu pertama. So dalam minggu tersebut, tak kisahlah hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat,
pelajar-pelajar perlu melengkapkan kad tersebut dan terus post ke unit LI. Dan pada kad tersebut ada alamat tersebut, ada alamat unit LI. Jadi tak ada masalah. Cara menghantar pula boleh menggunakan salah satu kaedahnya adalah post lah. Okey, post. Dan saya selalu sarankan pada pelajar sebolehnya dan semampunya post menggunakan post laju. Kurier lah maksudnya. Okey, penghantaran post laju. Bukan bermaksud guna post laju, maksudnya kurier. Okey. So sama ada pelajar boleh guna post post laju ataupun ABX ataupun JNT, Ninja Van, tak kisah apa kaedah sekalipun. Dan kepada pelajar-pelajar yang dekat dengan Politeknik Port Dickson, boleh hantar by hand. Okey, boleh datang ke Politeknik, terus ke unit LI dan serahkan kad-kad tersebut. Dan ada juga yang senior-senior awak yang dulu dia menggunakan pelajar yang ada di sini. Kawan dia lah maksudnya. So dia ada kawan di sini yang sedang belajar di Politeknik Port Dickson. So dia serahkan pada kawan dia, minta kawan dia hantar ke unit LI pun boleh. Tak kisah. Yang penting kami di unit LI memerlukan kad-kad tersebut untuk kami update dalam SPMP. Okey? Itu 2 kad yang paling penting pada minggu pertama. Dan selewat-lewatnya pada minggu kedua. Maksudnya kalau awak start 1 Mac dan awak tak sempat nak hantar dalam 2, 3, 4, 5 Mac, pastikan minggu hadapannya itu lebih kurang dalam 8 Mac, pastikan awak hantar kad-kad tersebut. Okey? Dan yang kedua, kad pertukaran alamat. So di sini kita guna kad yang berwarna biru. Jika alamat atau tempat LI berpindah atau bertukar pejabat atau ditempatkan di cawangan yang lain. So yang ni pun tindakan yang penting. Okey. So di sini bermaksud contoh pelajar melapor diri di JKR Negeri Sembilan, iaitu di Seremban 2. Saya bagi contoh di Seremban 2. JKR di Seremban 2. Okey, melapor diri di Seremban 2. Kemudian seminggu pelajar di Seremban, minggu hadapannya tu, minggu hadapannya pelajar diarahkan oleh majikan untuk bekerja di JKR Jelebu sehingga tamat LI. So di sini bila pelajar dapat je arahan tersebut, pelajar kena tanya dulu dengan majikan berapa lama pelajar perlu berada di sana. Dan kalau majikan kata perlu berada di sana lebih kurang 2-3 minggu, so tak perlulah hantar kad biru. Tapi kalau dia kata pelajar akan ditempatkan di sana sehingga tamat LI, so di sini pelajar-pelajar perlu menghantar kad biru tersebut dan beralamatnya di Jelebu tersebut. Okey, ini untuk memudahkan lawatan. Okey, so kalau pelajar hantar kad kuning kad merah, alamatnya di Seremban 2, nanti bila kita nak melawat, kita akan ikut alamat di kad kuning tersebut, kad kuning kad merah tersebut, dan so kita akan ke Seremban 2. Bila sampai sana pelajar tak ada. Bila kita hubungi pelajar, rupanya cik saya di Jelebu. Pada minggu kedua saya dah ditempatkan di Jelebu. So kad biru tak ada. Jadi itu menyukarkan dan menyusahkan pensyarah tersebut lah. Okay? So pastikan. Dan sama juga contoh awak LI di satu kedai di Seremban. Okay. Kemudian pada bulan kedua, kedai tersebut berpindah ke Melaka contoh. Okay. Bukan dia tutup, tapi dia berpindah. So bila dia berpindah di Melaka, awak pun ikut sekali di Melaka dan awak kena hantar kad biru tersebut yang beralamat di Melaka. Baru kita boleh melawat awak di Melaka. Macam itulah. Okay. So, itu kalau ada apa-apa pertukaran alamat. Okay. Next. Tapi saya berbalik semula pada yang awal tadi. Kita perlukan kad kuning kad merah. Sebab kad kuning kad merah bila pelajar tak hantar ataupun pelajar lewat hantar, nanti pelajar-pelajar tengok dalam SPMP pelajar,
akan keluar satu warning. Okey, akan keluar satu warning, pelajar belum melaporkan diri. So dekat situ pelajar-pelajar kena buat tindakan segera untuk menghantar kad kuning, kad merah. Dan andai kata pelajar-pelajar telah menghantar kad kuning, kad merah, tetapi masih lagi keluar pelajar belum melapor diri, sila berhubung dengan unit LI. Bermaksud di sini, kami di unit LI mungkin belum terima kad pelajar, kad-kad pelajar, ataupun kami di unit LI belum sempat untuk kemas kini dalam SPMP. So ada beberapa keadaan lah. Okay, next. Tindakan pelajar selepas tamat LI. So pelajar-pelajar dikendaki menyerahkan kad pengesahan tamat LI yang berwarna putih ada dalam buku refleksi jurnal. Laporan prestasi daripada syarikat iaitu Appendix 1 dan 2 ada dalam SPMP. Laporan latihan industri hard copy yang belum berjilid. So dekat sini laporan latihan industri ni adalah yang pelajar-pelajar buat laporan berpandukan daripada buku jurnal tersebut. Okey, buku harian, buku jurnal refleksi tersebut, dan pelajar perlu buat report. Kemudian my internship reflection ada dalam SPMP, dan juga buku jurnal refleksi. Buku jurnal refleksi ni yang pelajar-pelajar perlu beli di koperasi. Okey, so ke semua perkara tersebut pelajar-pelajar perlu serahkan kepada pensyarah pendaftar taman LI pada tarikh yang ditetapkan. Segala maklumat berkaitan LI sila hubungi UPLI. So kalau awak tengok di sini, ini adalah slide saya yang secara umum. Bermaksudnya slide ini memang kita gunakan pada setiap semester sehinggalah sekarang. Tetapi disebabkan kita diserang dengan pandemik COVID, jadi ada beberapa perkara yang perlu berubah mengikut keadaan semasa. So dekat sini kalau awak tengok, pelajar-pelajar dikendaki menyerahkan. So awak pelajar-pelajar bila tamat sahaja, pelajar-pelajar akan balik ke poli. Itu adalah kita punya kita panggil apa? Arahan pendaftaran tamat, pelajar-pelajar kena balik ke poli dan membuat perkara-perkara yang saya beritahu ni lah. Tetapi disebabkan pandemik COVID ni, kita dah tengok semester lepas, iaitu yang sesi Jun 2020, mereka membuat perkara-perkara sedemikian menggunakan atas talian lah. Jadi itu kita akan UPLI, unit pembangunan latihan industri, Poli PD akan update dari semasa ke semasa dalam grup Telegram ataupun dalam grup WhatsApp ataupun dalam portal PPD. So pelajar-pelajar kena alert perkara-perkara demikian. So nanti jangan pelajar tiba-tiba, cik saya tak tahu pun kena buat macam ni, cik saya tak tahu pun, saya dah beritahu dalam taklimat sekarang. Okay, so pelajar-pelajar kena ambil tahulah perkara-perkara tersebut. Okay, kalau ikutkan memang pelajar tamat sahaja LI, pelajar-pelajar kena balik ke poli. Itu sebelum pandemik. Tetapi selepas pandemik ataupun ketika pandemik ni, pelajar-pelajar tak boleh balik ke poli. Kita tak boleh nak bersemuka. Jadi kita gunakan kaedah-kaedah yang lain lah. Okay, next. Okay, peraturan. So peraturan ni sesuailah dengan kita punya slide pada hari ni. Okay, peraturan. So peraturan ni kena ikut, kena patuh selagi ianya tidak melanggar undang-undang. Okay, pertama, pelajar adalah tertakluk kepada peraturan undang-undang prosedur firma syarikat tempat LI. So mudah je. Okay, pelajar-pelajar tertakluk kepada peraturan undang-undang. So di sini peraturan undang-undang. Jadi pelajar-pelajar ada yang bertanya pada saya, cik, kalau saya kena kerja hari Sabtu, saya perlu kerja ke? So ikut peraturan, ikut undang-undang. Kalau hari Sabtu company ataupun syarikat tersebut, majikan tersebut memang tak kerja, tapi dia suruh awak datang kerja, mungkin dia anggap awak, mungkin dia beri awak sebagai kerja lebih masa, ataupun dia beri awak sedikit insentif. So awak datanglah kerja, kecuali kalau dia suruh awak datang saja-saja. Okay,
So pelajar kena faham, kami di unit LI ni tak ada kuasa penuh untuk menentukan, okey, pelajar-pelajar ni mesti bekerja pukul 8 pagi sampai 5 petang, Isnin sampai Jumaat sahaja. Tidak. Itu kalau awak LI di agensi kerajaan. Okey, agensi kerajaan je pukul 8 pagi sampai 5 petang ataupun mungkin sampai 6 petang, Isnin sampai Jumaat, cuti umum cuti, cuti peristiwa pun cuti. Tapi kalau awak di bahagian di sektor swasta, kena ikutlah. Sektor swasta ni tak sama dengan sektor kerajaan, agensi kerajaan. So kami di unit LI ni tak ada kuasa penuh untuk menentukan pelajar-pelajar ni tak boleh kerja Isnin sampai pelajar-pelajar ni tak boleh kerja Sabtu Ahad. Tidak. Okay? Kami di unit LI hanya menguruskan penempatan awak sahaja. Selain daripada tu awak kena ikut. Okay? Sebab tu saya beritahu dalam taklimat ni, pelajar-pelajar adalah tertakluk kepada peraturan undang-undang prosedur firma syarikat tempat LI. Okay? Mungkin awak rasa macam aku dekat poli tak pernah pun datang kelas hari Sabtu contoh. Kelas mana ada hari Sabtu? Mana ada hari Ahad? Tapi bila kerja kena datang hari Sabtu, kena datang hari Ahad. So kita kena tengok, okey? Kalau dia suruh awak datang hari Sabtu, suruh datang hari Ahad tanpa apa-apa, maksudnya awak datang hanya orang cakap apa? Datang hanya bekerja saja tanpa apa-apa bayaran. Itu mungkin pelik lah. Okay, tapi kalau dia suruh awak datang OT ataupun overtime lah, okay, datang overtime, dan contoh hari Ahad, cuti umum pun dia suruh datang kerja, tapi dia bayar awak dengan mengikut kadar yang betul. Contoh kalau cuti umum dia bayar banyak, kalau hari Ahad dia bayar sekian-sekian, hari Sabtu dia bayar sekian-sekian. So memang sesuai dengan kadar tersebut, awak kenalah datang kerja. Tak perlulah awak nak hubungi saya, cik saya kena kerja hari Sabtu, cik saya kena kerja hari Ahad. Sebab saya tak ada kuasa untuk menghalang syarikat tersebut. Okay? Kecuali kalau memang dia suruh awak datang hari Sabtu, hari Ahad, setiap minggu, Sabtu Ahad tanpa dia bayar apa-apa. Okay, itu mungkin boleh awak beritahu saya dan saya cubalah berbincang dengan majikan tersebut. Okay? Kemudian yang kedua, peraturan politeknik. So, walaupun pelajar-pelajar sebenarnya dah pergi LI. Bila pergi LI, politeknik memang tak ada kami pensyarah-pensyarah di sini dah tak kisah dengan pelajar-pelajar sebab awak bukan lagi duduk dalam politeknik. Tetapi kena ingat, pelajar-pelajar tertakluk kepada peraturan oleh Lembaga Peperiksaan dan Penganugerahan Sijil dan Diploma Politeknik KPT, dan Akta 174 masih berkuat kuasa semasa pelajar menjalani LI. So di sini mudah je. Awak tengok balik Akta 174 yang pada masa dan ketikanya awak masuk di Politeknik pada semester 1. Okay, di sini mudah je. Akta 174 ni saya sentuh sikit. Salah satunya dari segi penampilan pelajar. So kita dah tengok dekat sini. Mungkin dulu sini awak, yang dulu-dulu abang-abang awak tu, kakak-kakak awak tu, bila pergi LI je, rambut dia panjang, dia punya penampilan pun dah tak macam pelajar. Jadi tak boleh macam tu. Okay? So walaupun awak pergi LI, jangan awak beranggapan, aku sekarang dah LI, jadi boleh buat apa je. Nak datang kerja, tak datang kerja, itu semua tak boleh lah. Akta 174 ni masih lagi berkuat kuasa. So kalau waktu kita melawat awak dalam keadaan bukan seorang pelajar, so kita akan ada pemarkahan di situ. Itu maksudnya. Okay? Kemudian yang ketiga, so peraturan ni memang terpaksa kita beritahu pelajar. Kalau tidak nanti pelajar akan banyak ditolak markah. Okay. Yang ketiga, pelajar boleh memulakan latihan lebih awal dari tarikh yang ditetapkan, tetapi tidak boleh sama sekali menamatkan latihan lebih awal. Okay, ini mudah je. So kalau kita tengok slide sebelum ni, pelajar-pelajar bermula LI pada 1 Mac 2021. Tetapi ada pelajar yang nak mula awal. Mungkin dia nak mula pada 15 Februari contoh. Boleh, tak ada masalah. Awak mulalah pada 15 Februari, tetapi awak tetap juga habis pada 16 Julai. Bukan habis awal. Bukan awak kira 15 Februari tu, awak kira 20 minggu, kemudian awak tamat. Tidak sama sekali. Okay?
Itu saya harap awak boleh fahamlah. Okey, kemudian boleh mula awal tetapi tidak boleh sama sekali menamatkan latihan lebih awal. Okey. Kalau pelajar-pelajar mula 1 Mac, ikutlah 1 Mac habis pada 16 Julai. Tetapi mungkin ada di kalangan pelajar-pelajar yang keputusan semester akhir keluar, tiba-tiba ada satu modul yang gagal dan perlu mengulang penilaian yang kita panggil MP. So bila MP, pelajar-pelajar akan buat dulu MP, kemudian baru pergi LI. Dan bila pelajar pergi LI, pelajar dah tentu akan lewat daripada pelajar semasa. So bila lewat, ikutlah. Pelajar-pelajar akan dapat tarikh yang baru di mana pelajar-pelajar akan mula lewat dan habis pun lewat. Okey, penilaian pun tak sama. Maksudnya pelajar-pelajar kawan-kawan awak yang bermula pada 1 Mac akan buat penilaian terlebih dahulu, kemudian baru yang pelajar-pelajar yang MP tadi. Okey. Dan yang keempat, saya rasa yang antara yang terpenting, di mana sebarang cuti bagi urusan rasmi peribadi perlu dipohon dan mendapat kelulusan dari firma. Okey, ini mudah. Kalau cuti ni memang mengikut okey, secara umumnya pelajar-pelajar tidak diberikan cuti. Tidak diperuntukkan cuti ketika LI. Okey, maksudnya di sini pelajar-pelajar ikut sahaja undang-undang peraturan syarikat tadi. Okey. Contoh, kalau awak LI dengan agensi kerajaan, tak banyak masalah. Macam saya bagi tahu tadi, kalau cuti umum, cutilah. Kalau cuti negeri pun cutilah. Okey. Bila majikan kata cuti, cuti je. So tak perlu nak mohon. Okey, itu satu. Kalau agensi swasta, agensi swasta ni lah yang mungkin pelajar-pelajar tertanya-tanya. Okey, so agensi swasta ni mereka ada dia punya peruntukan cuti sendiri. Kadang cuti umum dia tak ambil. Jadi bila dia tak ambil, pelajar-pelajar pun tak bolehlah bercuti. Jangan pula awak mempertikaikan, cik, kan ni kita cuti awal Ramadan contoh, awal Ramadan. Tapi kenapa company saya tak cuti? Ikutlah. Kalau dah dia tak nak cuti, kita tak boleh nak paksa. Okey? Dan kalau awak rasa nak cuti, awak mohonlah cuti. Mudah saja. Okey? So cuti ni tiada peruntukan untuk pelajar yang sedang LI. Maksudnya cuti ikut sahaja syarikat, dan juga kalau nak juga bercuti, mohon dan perlu mendapat kelulusan dari firma. So cuti ni banyak isu. Kalau awak nak tahu, kalau pelajar-pelajar nak tahu, cuti ni banyak sangat isu. Okey, tak kira bangsa. Maksudnya ada pelajar Melayu, pelajar Cina, pelajar India. Okey. So awak, macam saya bagi tahu, akan LI pada 1 Mac. Dan pada bulan 5, pelajar-pelajar akan berjumpa dengan hari raya. Okey, dekat situ pun dah ada isu. Okey, dekat situ pun dah ada isu di mana ada company yang tidak bercuti pada hari raya. So macam mana dengan pelajar? Terpulang pada awak. Kalau awak rasa tak nak cuti juga, kerjalah. Tapi kalau awak rasa nak cuti, mohon. Okey, mohon. Kalau dapat kelulusan, cutilah. Kalau tak dapat, kerja. Itu je. Jangan awak nanti pada pagi raya awak WhatsApp saya, mesej saya, call saya, cakap tak dapat cuti, tak boleh balik kampung dan sebagainya. Dan ni kebetulan pandemik COVID, jadi mungkin kita semua pun tak boleh nak ke mana-mana. Okey, kita tak dapat nak ke mana-mana, hanya boleh rentas daerah saja berkemungkinan. Okey, rentas negeri tu saya Allahualam, saya pun tak tahu. Okey. Tapi sekarang ni saya ceritanya umum, saya beritahu ni umum. So kalaulah ada perayaan, mungkin selepas hari raya, mungkin awak akan berjumpa dengan di Bali lambat lagi kan. Chinese New Year pun dah lepas. So hari raya je lah. So hari raya, okey, hari raya ni sebab saya dah ada isu sebelum ni. Ada pelajar di Kelantan, okey, ada LI di Kelantan. Dia tak cuti pada hari raya. Tak cuti pada hari raya pertama, tak cuti, hari raya kedua pun tak cuti. Jadi pelajar tu dia WhatsApp saya. Okey, dia WhatsApp saya pada 2 hari sebelum habis Ramadan, pada 2 tahun yang lepas.
Okay, dia WhatsApp saya, dia kata, "Cik, company saya tak cuti pada hari raya ni. So macam mana cik?" Saya cakap dengan dia, "Kalau awak nak cuti, awak mohon." Lepas tu saya tanya dia, "Awak LI di mana?" Dia kata di Kelantan. Sebab yang kita pun maklum, rasanya kalau di Kelantan hari raya Aidilfitri ni mereka tak berapa teruja, kan? So tak dapat cuti. Tapi majikan beri cuti pada hari raya ketiga. So saya kata terima je lah. Saya tak ada hak untuk call majikan awak suruh beri cuti. Okay? So kalau awak nak cuti juga pada hari raya pertama, mohon. Kalau tidak, cutilah pada hari raya ketiga yang diberikan oleh majikan. Okay? Sebab pelajar tak ada sebarang cuti. Dia tak adalah kata boleh cuti 3 hari, boleh cuti 7 hari dalam sepanjang LI. Kalau pelajar universiti ada. Yang saya dapat maklum, contoh macam pelajar UUM. So mereka diperuntukkan cuti 2 kali sebulan. So setiap bulan boleh cuti, boleh dibenarkan bercuti 2 kali. Kalau tak ambil cuti tersebut, boleh carry forward. Untuk bulan hadapannya dah jadi 4 hari. Contoh macam tu lah. So untuk pelajar Politeknik Port Dickson tiada. Bukan Politeknik Port Dickson saja, mana-mana pelajar politeknik tiada peruntukan cuti. Okay? So cuti ni sangat sensitif sebab ada pelajar yang sanggup untuk mempergunakan cuti tersebut untuk urusan-urusan yang tak sepatutnya. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi kalau boleh apa-apa pun bincang dengan majikan. Itu sangat penting. Okay? Sebab cuti ni ada yang MC. So MC tu majikan bukan boleh terima terus. Kadang mereka akan call klinik ataupun hospital tersebut. Jadi berhati-hati. Pada saya mudah je. Kalau rasa nak cuti, tak kisahlah apa sebab sekalipun. Kakak nak kahwin ke, mak nak pergi umrah ke, nak pergi haji ke, ayah ke, mohon terlebih dahulu. Dan dengan permohonan tersebut, diharap awak terangkan pada majikan dan dengan harapan awak dapatlah kelulusan untuk bercuti. Okay? So saya tak nak nanti disebabkan cuti ni ada pelajar, kita dah ada kes, ada pelajar yang dibuang, diberhentikan. So bila diberhentikan, secara automatik pelajar adalah gagal dan perlu mengulang. So itu kesan dia pada pelajar. So saya harap sangat-sangat cuti ni tolonglah ambil serius. Sebab cuti ni ada melibatkan dengan kehadiran. Okay, kehadiran nanti saya akan terangkan pada slide seterusnya. Okay, next. Tindakan kepada pelajar yang tidak mematuhi peraturan LI. Semua penilaian LI pelajar boleh dimansuhkan. Pelajar dikendaki mengulang semula LI. Pelajar diberi peluang sekali sahaja mengulang LI. Jika gagal lagi, gagal berhenti. GB lah. Sebab awak dah LI pada semester akhir. So sayang, harap-harap tak adalah yang bermasalah macam ni. Okay, next. Okay, so kehadiran. So dekat sini kita boleh tengok, tidak ada kurang atau sama dengan 5 hari kerja secara berturut-turut tanpa sebab. Tindakannya amaran atau surat tunjuk sebab. Tidak hadir melebihi 5 hari kerja secara berturut-turut tanpa sebab mengulang LI. Jumlah tidak hadir keseluruhan kurang atau sama dengan 7 hari bekerja tanpa sebab, amaran atau surat tunjuk sebab. So nanti awak boleh tengok, saya nak fokuskan pada dua yang daripada bawah. Okey. Jumlah tidak hadir keseluruhan melebihi 20% daripada tempoh LI dengan sebab, iaitu tidak memenuhi syarat lulus latihan industri. Okey, so melebihi 20%. Sebab dekat sini kita akan ambil kehadiran pelajar adalah sebanyak 80% daripada tempoh LI. So di sini mudah saja nak kira. Kalau pelajar bekerja Isnin hingga Jumaat, bermaksud 5 hari seminggu. Kalau 20 minggu, pelajar bekerja 100 hari. So 100 hari, kalau 80% kehadiran dan lebih adalah 80 hari dan ke atas. So kalau kehadiran pelajar 79, 78, bermaksud pelajar dah ambil
melebihi 20% cuti. So dekat situ akan dikenakan tindakan untuk tidak memenuhi syarat untuk lulus dan pelajar perlu mengulang. Okay. So dekat sini dengan sebab. Okay. So kalau awak tengok dekat sini dengan sebab iaitu kes kemalangan, cuti sakit, kes peribadi. So di sini banyak sangatlah. Okay. Banyak sangat. Kehadiran ni sangat-sangat penting. So kalau pelajar tidak hadir, biasanya yang tak cukup 80% ni adalah pelajar yang kes kemalangan ataupun cuti sakit. Kes peribadi saya tak berapa nak serius sebab jarang, biasanya kes kemalangan ataupun cuti sakit. So di sini saya pun bersimpati jugalah dengan pelajar-pelajar. Kebanyakan pelajar-pelajar yang perlu mengulang LI disebabkan kes kemalangan dengan cuti sakit. So saya harap sangat waktu awak pergi bekerja ataupun sedang bekerja, tolonglah jaga keselamatan, tolonglah jaga perkara-perkara yang berbahaya. So kes kemalangan ni juga salah satunya kes kemalangan motor, kereta, nak pergi ke tempat kerja, balik dari tempat kerja. So ada juga yang contoh cuti sakit pula yang kita tak jangka. Contoh main futsal. Dia punya lutut pecah. Tempurung lutut dia retak. Dah kena ambil MC. Okey. MC dikira. Okey, MC dikira dengan dikira sebagai tidak hadir. Walaupun awak MC. Okey, contoh tadi saya bagi tahu awak perlu hadir 80% daripada jumlah bekerja. Kalau awak bekerja 5 hari seminggu, bermaksud awak perlu hadir 80 hari dan ke atas. Kalau awak bekerja 6 hari seminggu, awak kira sendirilah selama 20 minggu. Jadi di sini, bila dapat MC, biasanya yang kes-kes macam ni lah, kes kemalangan ataupun cuti sakit. So dia dapat MC contoh 14 hari. So 14 hari masih lagi zon selamat untuk pelajar, ambil. Contoh, pelajar sedang bekerja ataupun sedang bermain, sedang bersukan, tiba-tiba macam saya bagi tahu tadi lah, contoh macam pelajar, ada seorang pelajar yang dia retak tempurung lutut. Okay. So dia dapat MC 2 minggu, maksudnya dia 14 hari. Lepas 14 hari, kalau pelajar disahkan okey boleh bekerja, doktor akan keluarkan surat lah. Kalau tidak, kalau pelajar perlu sambung lagi MC, bermaksud dekat sini dah tak cukup kehadiran. Dan pelajar tersebut saya memang akan cadangkan untuk tangguh. Okay? Kebanyakan macam tu. Sama juga kes kemalangan, ada yang masuk besi dekat peha. So memang tak boleh nak kerja dah. Tak boleh nak hadir bekerja pun. Okay? So saya cadangkan untuk tangguh. Sebab dia tidak memenuhi syarat untuk lulus LI. So untuk lulus LI yang pertama mesti kehadiran tidak kurang 80%. So tu je yang pelajar kena ingat. Okay? Jadi bukan pelajar tak boleh bercuti, boleh. Kalau macam raya nak cuti 3 hari, mohonlah. Kalau ada company yang okey, dia kata awak nak cuti 3 hari, okay, bolehlah kita luluskan. Okay, lulus, cutilah. Ada juga company yang tak berapa, kan, dia tak berapa nak beri sangat. Kita mohon 3 hari, 4 hari cuti raya, dia luluskan cuma 2 hari. Okeylah, cutilah 2 hari. Yang lagi 2 hari tu tak payahlah cuti. Okey? Itu je, mudah je. So sebarang cuti kena berhubung dengan syarikat. Tolong urus dengan baik. Okey? Kecuali kalau macam kes kemalangan, cuti sakit ni kita tak boleh nak elak. Okey? Ini cuti yang kita mohon sendiri. Ada juga pelajar yang mohon cuti untuk pergi ambil lesen. Ini pengalaman yang saya dah jumpa pelajar-pelajar. Dia mohon dengan syarikat, dia nak cuti 2 hari sebab nak pergi ambil lesen. Okey, syarikat luluskan walaupun 2 hari. Padahal dia ambil lesen tu sehari je. Okey? Ada juga yang mohon untuk balik ke poli. Dia balik ke poli sebab sebelum ni kita ada sediakan voucher, voucher buku lah. Jadi pelajar-pelajar kena ambil sebab kita tak dapat nak bagi secara bersemuka. Okay? So dia mohon untuk cuti untuk balik ke poli. Boleh, tak ada masalah. Yang penting awak kena mohon dengan syarikat, bukan dengan pihak politeknik. Dan
Cuti tak perlu nak maklumkan pada unit LI. Cik, saya cuti 3 hari, saya dah mohon dengan syarikat. Tak perlu. Tak perlu nak maklumkan. Apa yang pelajar perlu buat, mohon dengan syarikat. Bila dah dapat kelulusan, kalau pelajar-pelajar tengok di buku jurnal tersebut, ada kolom untuk kenyataan cuti. So pelajar isi saja di situ. Okey, isi di situ dan dapatkan tanda tangan majikan. Okey, so saya harap sangat kehadiran ni memang sangat penting. Okey, so kalau kehadiran sekarang awak, mungkin kalau dulu di poli awak ada yang tak datang kelas, lewat datang kelas, jadi tak ada pun kena tindakan. Paling-paling tidak pun kena marah dengan pensyarah atau dapat surat tunjuk sebab. Tapi kalau bekerja, tak bolehlah buat macam tu. Okey, sebab awak bukan dengan pensyarah, awak dengan majikan. Okey. Okey, next. Okey, pelajar yang tidak memenuhi syarat lulus LI, yang pertama, kalaulah awak rasa awak dah tak boleh nak lulus sebab awak banyak sangat cuti, banyak sangat masalah, yang pertama, mohon tangguh. Okey, pergi ke HCP untuk mohon tangguh LI. Okey, penangguhan. Yang kedua, memohon melanjutkan tempoh LI. Ini kes yang kalau macam tadi saya beritahu, memohon melanjutkan tempoh LI ni, contoh pelajar aksiden. Okey, lepas aksiden diberi MC 2 minggu. Kemudian tak sembuh lagi, doktor tambah lagi seminggu. Lepas tu dah tak cukup tempoh. Jadi cuba berbincang dengan majikan, beritahu majikan, doktor beritahu mungkin minggu depan dah okey. So kalau okey, maklumkan pada majikan, cik, saya nak lanjutkanlah tempoh LI saya. Patutnya saya habis 16 Julai. Tapi sebabkan saya dah MC 3 minggu, so saya akan habis. Awak kira lah, yang penting cukup 20 minggu. Itu je. Yang penting cukup 20 minggu. Jadi awak mohon lanjut. Okey. Dan kalau awak tak boleh juga, awak mohonlah untuk mengulang pada semester hadapan. Okey. So inilah yang kita cuba bantu pelajar. Kalau tak boleh juga, ambillah yang ketiga tu, mengulang LI. So pelajar yang tangguh ataupun ulang LI perlu membuat permohonan baru pada sesi semester akan datang. So kalau tangguh ataupun ulang, bila dah okey, next semester wajib pergi. Tak boleh awak tangguh sesi Disember 2020, so awak rasa-rasa nak pergi pada Jun 2022. Tak boleh. So awak mohon tangguh, mohon pada sesi Disember 2020, sesi Disember 2020, Jun 2021 mesti pergi LI. Tak boleh tunggu Disember 2021. Okey? Dia semester berikutnya mesti kena pergi. Okey, next. Okey, kehadiran latihan. Setiap pelajar mesti hadir untuk latihan setiap hari dan mengikut peraturan syarikat. Jika jumlah hari bekerja adalah 6 hari seminggu, pelajar mesti mengikut peraturan yang ditetapkan oleh syarikat dan firma. Okey, so yang ni pun ada juga pelajar yang tanya pada saya, cik, saya kena kerja hari Sabtu full day, macam hari biasa juga, Isnin sampai Sabtu 8 pagi sampai 6 petang, contoh. So macam mana, cik? Saya cuma bagi tahu, ikutlah. Kenapa awak nak tanya lagi? Saya dah bagi tahu dalam taklimat. So kena ikut. Saya tetap mengulang ayat yang sama. Saya tak ada hak untuk menetapkan hari bekerja awak. Saya tak ada hak untuk maklumkan pada majikan pelajar hanya boleh bekerja 5 hari seminggu. Tidak. So kena ikut. Macam saya bagi tahulah, ini kira rezeki masing-masing. Kalau awak nak confirm awak nak kerja 5 hari seminggu, awak kerjalah dengan agensi kerajaan. InsyaAllah dia memang kerja Isnin sampai Jumaat, 8 pagi sampai 5 petang. Okay? Tapi ada juga syarikat yang bekerja Isnin sampai Isnin sampai Jumaat. Ada juga yang bekerja, sebab saya dah melawat ramai pelajar. Ada pelajar yang latihannya bermula pada pukul 10 pagi dan sampai 6 petang. Hari Sabtu
pukul 9 pagi sampai 2 petang. Jadi ikutlah. Saya tak boleh nak tentukan. Saya tak boleh nak jumpa dengan majikan. Okey? So ikut sahaja. Peraturan Lembaga Peperiksaan Politeknik menetapkan pelajar mesti mencapai kehadiran 80% dan lebih bagi yang mempunyai sijil cuti sakit yang diiktiraf. So di sini bermaksud macam saya bagi tahu tadi, awak kena setkan minda awak, kehadiran mesti 80% dan ke atas. Okey, macam mana nak kira? Tadi saya dah bagi tahu. Kalau bekerja 5 hari seminggu, 20 minggu adalah 100 hari. Tolak dengan yang awak mohon cuti. Okey, 80% ni tidak dikira cuti umum, cuti yang diberi oleh syarikat. Okey, contoh 100 hari awak bekerja. Okey. Kemudian ada cuti umum. Cuti umum tu contoh hari Yang di-Tuan Agong. Contoh pada bulan 6. Ataupun cuti pekerja. Cuti pekerja pada 1 Mei. Itu tidak dikira. Itu memang cuti untuk awak. Ataupun tiba-tiba syarikat kata, okey, kita dah mencapai target untuk mendapat keuntungan sekian. So, minggu hadapan kita akan cuti 2 hari. So, awak cutilah. Itu tidak dikira kehadiran. Okey? Itu kira awak punya rezeki. Awak punya nasib. Ambil saja. Tapi cuti yang dikira, kehadiran yang dikira 80% ni adalah yang awak mohon. Cik, saya nak cuti 2 hari sebab nak pergi test kereta. Cik, saya nak cuti 2 hari sebab nak hantar mak pergi airport contoh. Saya nak cuti 2 hari. So, total cuti tu tidak melebihi 20 hari. Okey? Tapi dengan syarat mendapat kelulusan lah. Bukannya awak mohon dan awak terus bercuti. Tak boleh macam tu. Awak kena mohon dulu, dah dapat kelulusan baru cuti. Okey? Sebab ada pelajar yang cuti sebab kakak dia kahwin. Dekat Sarawak. So, dia cuti 3 hari. Jumaat, Sabtu, Ahad. Khamis, Jumaat, Sabtu. Terpulanglah. Kalau syarikat luluskan, awak cuti. Yang penting awak mohon. Saya tak nak nanti ada syarikat yang call, kehadiran awak tak cukup, memang awak akan mengulang LI lah. Itu je jawapan dia. Okay? Next. Okay, peraturan dan etika semasa berada di syarikat. So, yang ni awak nanti boleh baca. Okay? Perkara yang hampir sama lah. Mematuhi dan mengikuti peraturan syarikat, mematuhi arahan politeknik, tidak hadir atau lewat hadir ke tempat latihan tanpa alasan munasabah. Dan yang paling penting sekali yang bawah tu, menjaga rahsia syarikat, amanah yang diberikan oleh syarikat. So yang ni pun saya ada kes. Saya ada kes. So menjaga rahsia syarikat, amanah ni sangat-sangat integriti. Okay? So pelajar-pelajar kena jaga rahsia syarikat, amanah. Tak kisahlah apa yang berlaku dalam syarikat tersebut. Saya tak nak nanti lepas je LI ataupun ketika LI mungkin pelajar-pelajar bercerita dengan orang yang tak ada kena-mengena dengan syarikat tersebut. So saya tak nak lah. So nama pun dah rahsia, so kena jaga. Okay? Amanah. Dia dah beri awak kerja, dah beri awak allowance ataupun beri gaji. So kita tak perlulah nak menjaga tepi kain orang. Okay? Kecuali memang dia betul-betul mengganggu awak punya latihan industri. Okay? Contoh, menjaga amanah kan, menjaga amanah yang diberikan. Awak dah tahu dah, awak sebelum ni awak LI macam biasa. Sekali awak tengok baru-baru ni rupanya syarikat tersebut ada melanggar undang-undang. Contoh dia ada menyimpan dadah ke, ataupun dia mengedar ke. Itu awak pun tak perlulah nak cerita. Awak mungkin hanya ambil tindakan, tukar tempat LI, dan selebihnya biarlah dia dengan undang-undang. Okey? So saya tak nak macam tu. Sebab ada kes yang macam tu. Yang paling nampak ketum. Okey? Ketum. Ini pelajar kita pun ada, tempat dia LI pun ada. Jadi saya tak nak mudah je. Kalau awak ada rasa perkara yang awak nak cerita, yang awak nak kongsi, call unit LI, beritahu, cik, apa yang saya buat. Sebab tempat saya LI ni sekian. Dia punya pekerja pun macam ni. Okay? So hubungi unit LI, kita akan bantu.
daripada awak cerita dengan someone yang awak pun tak tahu boleh selesaikan ke tidak. Dengan kita, insyaAllah kita akan cuba selesaikan. Sebab awak pelajar kita. Nak macam mana sekalipun, selagi awak belum grad, awak adalah pelajar kita. Walaupun awak berada di syarikat. Okay. Next. Okay, kemalangan dan tuntutan insurans. Sila hubungi pegawai HCP, Kebajikan dan Disiplin, dan UPLI atau PLIJ jika anda terbabit dalam kemalangan. So, di sini hubungilah. Awak boleh juga hubungi saya. Unit LI, awak boleh bagi tahu, cik, saya kemalangan pada sekian tarikh. Saya dapat MC 20 hari contoh. So, macam mana saya nak claim? Awak boleh call saya akan cuba bantu untuk bertanya dengan pegawai HCP. Tapi seeloknya awak boleh terus, kalau nak mengenai tuntutan insurans, terus jawab call nombor yang tertera. 06-662-2012. Pegawai HCP, so mereka akan bantu awak untuk buat sebarang tuntutan. Dan saya selalu ingatkan juga pelajar-pelajar semua dilindungi insurans. Yang telah awak bayar pada semester 1 masa masuk poli dulu. Jadi, cubalah bertanya sama ada boleh ke atau tidak. Next. Rayuan ke atas hukuman. So, rayuan kena buat kepada lembaga peperiksaan melalui pengarah, iaitu 2 minggu dari tarikh surat hukuman dikeluarkan. So, di sini, contoh pelajar kerap tidak hadir ke syarikat, kerap tidak hadir, kemudian syarikat mengadu pada unit LI, dan kita pun ambil tindakan, terus pelajar gagal. Bila pelajar gagal, pelajar perlu keluar daripada syarikat tersebut, dan nak buat apa? Pada semester akan datang, pelajar kena pergi LI semula di tempat yang lain lah. So dekat sini, kalaulah pelajar-pelajar rasa pelajar tidak bersalah, buatlah rayuan. Kalau rasa awak dianiaya, buat rayuan. Kalau rasa memang awak bersalah, tak perlulah merayu. Terima sajalah surat hukuman tersebut. So yang ni rayuan dan keputusan. Keputusan latihan industri diumumkan selepas penilaian LI dibuat, dengan syarat pelajar-pelajar tersebut menamatkan LI pada tempoh ditetapkan. Yang pertama, menyerahkan dan melengkapkan semua dokumen-dokumen berkaitan, laporan harian dan laporan LI. Dan yang ketiga, menghadiri presentation yang ditetapkan. So yang ni macam saya beritahu daripada awal, slide saya ni adalah slide yang umum. So bila kita kena pandemik COVID ni, perkara tersebut perlu berubahlah mengikut keadaan. So yang pertama, menamatkan LI itu tidak berubah. Yang kedua dan yang ketiga tu menyerahkan dokumen dan menghadiri presentation, mungkin akan ada sedikit perubahan yang kita unit LI akan maklumkan pada pelajar kemudian. Pelajar-pelajar diingatkan supaya mencetak dan menyimpan sendiri keputusan LI. UPLI tidak menyimpan dan tidak mencetak keputusan LI. So bila dapat sahaja makluman keputusan telah keluar, buka SPMP pelajar, IUPLI, terus tengok keputusan, dan kalau tak ada printer waktu tu, save terlebih dahulu, nanti baru print. Nanti saya tak nak bila dah habis LI, waktu nak mencari kerja, tiba-tiba call LI, cik, saya nak tanyalah, saya punya result ada tak dekat unit LI? Sesi bila? Sesi Jun 19, contoh. Kita walaupun yang sesi Disember 2020 pun kita tak ada simpan. Mudahnya kita tak ada simpan result pelajar. Kita cuma boleh tengok sahaja. So kalau awak nak tengok, saya boleh bagi tahu, okey, awaknya keputusan cemerlang. Tapi saya tak boleh nak bagi ke awak. So saya harap bila dah dapat keputusan saja, dah tengok dekat SPMP tu, sama ada awak save ataupun awak print terus. Sehinggalah awak dah dapat transkrip daripada unit exam, barulah keputusan ni awak boleh abaikan. Selagi tak dapat transkrip, selagi tak dapat sijil, awak janganlah abaikan semua keputusan-keputusan yang sebelum ni. Next, keputusan latihan industri. Sebarang penahanan, rayuan atau penyemakan semula keputusan LI adalah tertakluk kepada seperti bahagian 4 para 24 kurungan 24.1 dan 24.2.
So dekat sini mungkin ada pelajar-pelajar yang rasa kenapa dia dapat keputusan macam tu. Okey, keputusan seperti yang saya maklumkan, kita tak ada pointer. Kita cuma ada klasifikasi sahaja, iaitu cemerlang, kepujian, lulus, gagal. Dia tak ada pointer. Okay? So kalau sekarang ni awak semester 5, awak punya HPNM 3.0. So bila keluar result LI, walaupun awak dapat cemerlang, HPNM awak tidak berubah, masih lagi 3.0. Macam itulah. Okay? So saya harap itu sahaja untuk taklimat 2. Jagalah imej anda dan Politeknik Port Dickson sebagai pusat kecemerlangan pendidikan bidang kejuruteraan dan perdagangan. Selamat menjalani latihan industri. Terima kasih. Assalamualaikum.